Fatil anbiya wal mursalin wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Daud Al-Fatani wa Imamul Ghazali sya'rillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan muqaddimat bagi rojak itu 4. Pertama, engkau sebut dahulu kurnia Allah kepadanya daripada ketiadaan, mendahului bagi amal, dan tiada ada yang menafaatkan akan dia kepadanya. Kedua, menyebutkan barang yang dijanjinya daripada berpanjang pahalanya dan besar pemberian dan karamat, sekira-kira semata-mata kurnianya dan kemurahannya. Tiada jalan istihqaq kamu akan dia dengan fi'il kamu. Kerana jikalau ada ia atas kira-kira perbuatan kamu, nescaya adalah ia sekurang-kurang suatu dan sekecil pekerjaan, yakni tiada diberikan seumpama janjian itu, kerana sangat hakir amalmu. Ketiga, menyebutkan nikmat Allah atasmu pada pekerjaan agama dan dunia mu pada sekarang, daripada bagai penolong dan kasih sayangnya, daripada ketiadaan jalan istihqaq amal kamu atau pinta kamu akan dia. Dan keempat, menyebutkan luas rahmat Allah Ta'ala dan mendahului akan ghadabnya, dan bahawasanya ia Tuhan yang Rahman dan Rahim, lagi Ghani, lagi Karim, lagi Rauf bagi segala hambanya yang mukmin. Maka apabila engkau ulang-ulang akan atasnya, yakni banyak mengingatkan atas perkara tersebut daripada perkataan itu, maka limpah pada hatimu khauf dan rajak dengan tiap-tiap kelakuan. Wallahu waliyut taufiq bimannihi wa fadlihi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita masih bercakap berkenaan khauf dan rajak. Khauf ni takut. Takut perkara yang akan berlaku lepas ni, akan datang. Takut tu akan membawa kita, tuan-tuan sekalian, bersungguh-sungguh bekerja, beramal. Rajak pula mengharapkan kebaikan yang akan berlaku, membawakan kita bersungguh-sungguh beramal. Contohlah kita kata, mata pencarian kita satu je, buat bendang. Dan kita buat bendang 6 ekar, 6 relung. Itulah pendapatan yang nak menyara anak bini kita dalam masa setahun.
Orang dulu buat bendang setahun sekali, sekarang ni 2 tahun sekali. Kalau 2 tahun sekali, 2 kali setahun, mana sekali buat untuk pendapatan 6 bulan. Pendapatan itulah dalam masa 6 bulan, bil api, bil air, makanan kita, keluarga kita, sekolah anak-anak, itulah dianya. Jadi bila kita bimbang, kalau kita tak buat betul-betul bendang kita tu, pendapatan kita kurang, mungkin tak jadi langsung. Apalah anak kita nak makan, apalah keluarga kita nak meneruskan hidup, mana tak ada hasil yang baik daripada kerja kita. Bimbang apa yang akan berlaku tu menyebabkan kita sungguh-sungguh, maknanya kata buat kerja, buat bendang tadi. Seorang pelajar sekolah dia bimbang, kalau aku tak lulus periksa, kan, apa jadi dengan aku, masa depan aku, pendapatan aku, hidup aku. Ini membuatkan dia sungguh-sungguh baca buku, sungguh-sungguh dia belajar. Kita berjuang Islam ni, kita nak apa? Kita nak Islam terdaulat di muka bumi Allah Ta'ala sendiri. Kalau aku tak sungguh-sungguh kerja, berjuang, orang lain berkuasa, apa jadi nasib pada umat Islam? Kepada makna kata, apa akan yang berlaku kepada nasib agama aku dan bangsa aku? Yang ni membangkitkan kita sungguh-sungguh buat kerja. Sungguh-sungguh kita buat kerja, berjuang, berjihad untuk mendaulatkan Islam. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Allah kata, kalau kamu tak keluar pergi berjuang, tak berjihad sungguh-sungguh, Allah akan datang pada kamu azabnya yang pedih. Kamu akan diganti kaum lain untuk mentadbir dan memerintah negara kamu. Takut negara kita diperintah oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Kita berjuang bersungguh-sungguh. Cuma dalam perhimpunan ni saya nak bawa satu cerita lah untuk tuan. Tuan-tuan ingat tak apa berlaku tahun 90? Kalau tuan-tuan ingat lah, awal 90. Masa tu tuan-tuan berlaku satu, makna satu, kita kata jenayah lah, kezaliman yang dahsyat pada orang-orang Bosnia. Tuan-tuan ingat Bosnia? Cerita Bosnia tahun 90. Bagaimana mereka dizalimi oleh kaum Serbia. Dibunuh, dirogoh, dibakar rumah, mayat dimasuk dalam bas. Satu bas lepas bakar, lepas letup. Satu persidangan peringkat antara bangsa, tuan-tuan, berlaku di Zagreb. Zagreb ni ibu negeri Kroatia. Kroatia ni dia bersepadan dengan Bosnia. Gerakan Islam antara bangsa mengadakan satu persidangan di Kroatia, ibu negara Kroatia, iaitu Zagreb, untuk membincangkan nasib umat Islam Bosnia. Apa kita boleh tolong, kita boleh buat. Boleh katakan seluruh gerakan Islam sedunia menghantar wakil mereka itu. Seorang perwakilan, tuan-tuan, daripada Malaysia cerita kat saya. Dia hadir dalam persidangan tersebut. Dia kata banyak pemimpin gerakan Islam memberi ucapan. Tapi dia kata ucapan yang paling terkesan di hati dia, ucapan yang diberi oleh imam besar Masjid Sarajevo. Sarajevo ni, tuan-tuan, ibu negara Bosnia. Bosnia bukan negara mundur, dia sebuah negara maju. Ibu negara Bosnia ni, Sarajevo, pernah menjadi tuan rumah sukan Olimpik musim sejuk. Kalau boleh jadi tuan rumah sukan Olimpik, memang hebatlah. Dalam ucapan imam besar Masjid Sarajevo, dia bagi tahu apa? Saya minta tuan-tuan yang hadir ni balik negara masing-masing, tolong sampaikan pesanan saya kepada umat Islam di negara tuan-tuan. Tolong sampaikan. Kami ni, dia kata,
Orang Islam Bosnia ni, Islam di Bosnia ni dibawa oleh kerajaan Islam Turki Osmania. Di zaman pemerintahan Turki Osmania bawa Islam ke barat. Datuk nenek kami kuat pegangan agamanya. Tapi kami hari ini amat longgar pegangan agama kami. Kalau orang azan masjid adalah 3-4 orang yang hadir. Ramai, bukan sakat tak semayang jemaah, ramai umat Islam Bosnia tak semayang langsung pada. Ramai sangat. Bulan Ramadan dia kata, kita boleh tengok mereka tak berpuasa. Terang-terang tak puasa. Pendedahan aurat perkara biasa. Pergaulan bebas biasa. Minum arak itu minuman harian. Berzina tak jadi masalah. Kemungkaran yang dibuat oleh saudara kami tak pernah tegah, dia kata. Hingga akhirnya dia kata Allah Ta'ala mendatangkan bala bencana ke atas kami yang kami tak pernah sangka sama sekali. Kami tak pernah menyangka jiran kami Serbia sanggup rogol isteri kami depan mata kami. Mereka perkosa anak gadis kami depan mata kami. Bunuh anak kecil kami secara zalim. Ketika kaum kami melakukan mungkar dan maksiat, kami tak tegah. Akhirnya Allah datangkan bala ke atas kami. Hari ini kami berdoa, Allah dah tak mau dengar doa kami. Dia baca hadis. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah yab'asa 'alaikum ikhwaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaklah kamu bangkit menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Atau kamu berdoa, Allah akan datang kepada kamu azab yang amat pedih. Kemudian kamu berdoa, Allah tak makbul lagi doa kamu. Dia kata jangan sampai Allah tak mau dengar doa kita, tak mau makbul doa kita, baru nak buat kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Tuan-tuan boleh tengok dengan mata kepala tuan-tuan sekalian. Siapa yang sungguh-sungguh melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Siapa dia? Menegak kebenaran, menegak ma'ruf, mencegah kemungkaran, kewajipan kita. Kewajipan kita wajib. Kita takkan mampu mencegah menegak ma'ruf, mencegah mungkar, melainkan kita ada kuasa. Sebab itu kita perlu cari kuasa, supaya kuasa itu kita gunakan untuk menegakkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Atau Allah datang kamu azab yang amat pedih. Wattaqu fitratan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Takut oleh kamu bala bencana yang tak mengenai, tak terkena orang yang zalim saja kalangan kamu. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahui oleh kamu azab Allah amat pedih. Ni baru ni saya pergi ceramah di Sik Kedah, 3-4 tempat di Kedah. Saya kata kami di Perak cemburu tengok kamu di Kedah. Kedah dah mampu menyekat arak dan judi. Kelantan dah mampu menyekat arak dan judi. Terengganu dah boleh sekat arak dan sekat judi. Kita masih terkial-kial. Sebab apa? Kita belum ada kuasa ke arah itu. Sebab itulah tuan-tuan, guna kuasa tuan-tuan sebaik mungkin untuk mencegah kemungkaran daripada berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Takut azab Allah tu membawakan kita bekerja bersungguh-sungguh untuk memenangkan Islam. Harap supaya Islam terdaulat, ini membawakan kita sungguh-sungguh buat kerja untuk Islam. Mengharapkan tu dipanggil raja, takut tu dipanggil khauf. Itu cerita dia. Baik, sambung kitab kita, kata musannif rahimahullah ta'ala. Dan mukaddimat bagi raja. Apa mukaddimat? Mukaddimat ni jamak bagi mukaddimah. Singular dia mukaddimah.
Plural dia mukaddimat, permulaan. Kita tak mampu tuan-tuan nak takut dan nak harap. Kerana khauf dan raja ni Allah anugerah, Allah tuang dalam hati kita. Perasaan takut atau perasaan harap. Allah Ta'ala macam kita menyesal. Menyesal tuan-tuan tak boleh dapat, melainkan Allah tuang dekat kita. Perasaan menyesal itu anugerah Allah. Tapi ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita menyesal. Mukadimah. Umpamanya contoh kan, kita takut kita ditangkap oleh polis. Pengedar dadah dapat tangkap, gantung sampai mati. Macam mana kita takut nak mengedar dadah? Kita fikir, kalau aku kena tangkap, bawa pergi mahkamah, silat-silat kena gantung. Takut kena gantung tu menyebabkan kita tak berani nak mengedar dadah. Itu mukadimah. Fikir tu benda-benda yang akan menimpa kita sekiranya kita tertangkap. Contoh, itu panggil mukadimah. Faktor-faktor permulaan yang membawa kita takut dan kita harap. Itu dipanggil mukaddimat. Mukaddimah bagi raja itu ada 4 perkara. Kalau kita fikir betul-betul 4 perkara ni, dia akan datang satu perasaan harap sangat-sangat kepada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan harap ni membawakan kita sungguh-sungguh buat ibadat. Kita cuma harap saja tuan-tuan nak bagi Allah Ta'ala. Kita cuma harap menang. Yang nak bagi menang tu Allah. Kita tak boleh bagi menang. Dan Allah pun tak pernah tanya kita kenapa tak menang. Allah tanya kenapa tak berjuang. Nak berjuang ni kita fikir, apa jadi kalau Islam tak menang sampai bila? Cukuplah Allah bagi pengajaran pada kita 22 bulan. Komunis tuan-tuan sekalian boleh berhimpun. New era college university college di Kajang. Dekat 200 orang bekas komunis berhimpun di Kajang. Di sebuah college university. Pakai uniform komunis. Pakai topi bintang 3 tuan-tuan. Siap tabit hormat lagi. Aduh. Dalam ucapan wakil dia, salah anggota bekas anggota komunis, dia kata kitalah pejuang kemerdekaan. Aduh. Terhiris tuan-tuan hati askar kita, polis kita. Berapa banyak askar dan polis cacat kekal sampai sekarang. Kena bobby trap, putih kaki, putih semua. Berapa banyak askar-askar kita mati. Orang kampung mati ni, Sungai Manik. Berapa banyak gadis-gadis dibunuh, dirogol, diperkosa. Angkara komunis. Tiba-tiba dia dapat kuasa 22 bulan, angkat komunis. Aduh, terhiris hati ni tuan saja tahu. Hingga menyebabkan tuan-tuan veteran, polis dan veteran, saya tengok dalam video. Mereka berhimpun di Pulapol, Kuala Lumpur. Diketuai oleh bekas Ketua Polis Negara, Tun Hanif Umar. Dalam ucapannya, Tun Hanif Umar kata apa? Depan mata saya, bapa saudara saya dibunuh di Bidung. Mayat dia dimasukkan dalam guni dan dicampak dalam sungai Bidung. Ketika itu, kata Hanif Umar, champion berkuasa di Teluk Intan. Intan mungkin cucak ke mana, saya tak tahulah. Satu orang tuan-tuan bekas veteran polis hutan. Dia duduk atas kursi roda. Dia kata, saya mula-mula saya masuk polis, saya lawan komunis lah. Sampai saya pension, saya lawan komunis. Hari ini saya sakit duduk atas kursi roda. Tapi kalau tenaga saya dikendaki, hari ini juga saya akan bangkit lawan komunis walaupun duduk atas kursi roda. Tu dia tuan-tuan, 22 bulan. Tuan-tuan bayang kalau 22 tahun. Mampu. Takut benda ni berlakulah, kita sungguh-sungguh. Saya akan larat sangat, tuan. Jalan pun jenuh pegang dinding, kata cerok.
Takut ni, apa jadi kalau mereka berkuasa? Apa jadi dekat anak bangsa kita? Zuriat kita. Dia bercakap di parlimen. Ini orang Melayu pendatang, kita warga negara. Hindu pula warga negara. Penduduk asal. Aduh, sakitnya hati aku. Tak cukup dengan tu dia buat buku komunis. Sebar ke sekolah-sekolah. Ditandatangani oleh Lim Guan Eng, Cesar Agung. Mereka restu buku komunis. Allah Tuhan, saya pun tak tahu abang apa. Ni yang tak larat pun bagi larat juga. Pi Kedah, pi Baling, pi Pahang, baru ni orang Pahang panggil. Pi juga Ibu Lalpas, pi Pahang. Nak bagi kesedaran umat Islam, jaga-jaga. Jangan kamu menjadi pendatang di negara kamu sendiri. Jangan kamu jadi penumpang di negara kamu sendiri. Saya mati. Anak saya, zuriat saya. Macam mana dia nak hidup macam ni punya suasana. Takut ni lah. Menyebabkan kita sungguh-sungguh bekerja untuk Islam. Menjedarkan umat Islam. Jaga. Jangan kamu lalai. Pesan sungguh-sungguh. Ni yang kita buat kerja ni. Itu namanya khauf dan rajak. Takut benda yang menimpa kita, kita bangkit bekerja sungguh. Nak mengharapkan kemenangan Islam, kurniaan Allah, kita bekerja bersungguh-sungguh. Menyedarkan umat, menyedarkan bangsa dan agama kita. Tak ada siapa lagi kita tu lah. Yang nak main mengaji nah, aku dah sedap sikit. Yang lain tu tak ada apa dah. Buat tak tahu ni kita kena bersungguh-sungguh. Itu panggil mukaddimat. Pertama ada 4 mukaddimat. Engkau sebut dahulu kurnia Allah Ta'ala kepadanya daripada ketiadaan mendahului bagi amal. Pertama-tama engkau sebut dahulu kurniaan Allah kepadanya. Apa yang Allah bagi kat kita. Dan Allah bagi kurnia kepada kita daripada ketiadaan mendahulu bagi amal. Kadang-kadang dulu ni kita semayang pun tak. Ada yang puasa pun tak. Tapi Allah tak balas lah tu. Allah bagi juga. Allah tunjuk kebaikan dia kat kita. Kita boleh makan, boleh minum, boleh bercakap, boleh mendengar, boleh melihat. Kita tak semayang. Betapa besarnya rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Allah menangguhkan azab kat kita. Allah bagi peluang kita untuk bertaubat. Kan? Allah bagi macam. Bahkan kadang-kadang kita tak minta pun Tuhan bagi. Punya murahnya Allah. Ada tuan-tuan bangkit pagi, tuan-tuan doa, ya Allah Tuhanku, sihatkanlah buah pinggang aku pagi ni. Ada? Minta doa sihat buah pinggang, sihat jantung. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau masalah jantung, dahsyat. Tersumbat 3, tersumbat 4, mati yo. Kalau kacau buah pinggang tu, pusat dialisis, pergi tengok macam mana cuci buah pinggang. Kita tak minta pun Tuhan bagi. Ada kita bangkit pagi minta, ya Allah bagi aku boleh berkata-kata. Tak minta, Allah bagi. Ya Allah bagi aku melihat, tak minta. Tapi Allah bagi kita melihat. Fikir macam tu. Kita tak beramal pun Tuhan bagi. Tambahlah kalau kita beramal, kan? Lagilah Tuhan bagi. Sebut yang tu. Dan tiada ada yang mensyufaatkan akan dia kepadanya. Tak buat yang mensyufaat, menolong kita. Allah yang tolong. Kan? Tengok macam budak-budak mak ibu, seorang ibu lahirkan anak. Budak tu buat kerja apa, tak buat kerja apa. Allah bagi susu dah dalam dada mak dia. Susu dah ada siap dah. Jadi kalau kamu nak ingat nikmat Allah Ta'ala akan datang, ingat yang lepas. Yang lepas macam mana kita dapat rezeki daripada Allah. Begitulah yang akan datang. Bila terenung, kita menimbulkan satu harapan. InsyaAllah. Ada hadis kata, kalau sekiranya kita datang sejengkal, Allah datang sestar. Kita datang berlari, berjalan, Allah datang berlari. Kan? Betapa murahnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita berjuang, pengalaman saya berjuang tuan. Tak tahu mana pun. Kita buat kerja, tengok undi pilihan raya. Berapa orang dah lipas? Ada 100 orang, 200 orang dapat undi sampai 1000. Hang dah jumpa 1000 orang ni. Kita pun tak kenal siapa undi kita. Buat kerja sikit, Allah bagi banyak pahala. Banyak balasan. Tanya kawan-kawan kita yang menang dalam pilihan raya tu. Ada jumpa semua pengundi, dia tak jumpa. Jumpa ada akut suku setengah, tak sampai. Tapi Allah buka hati orang, undi kita ramai. Kita buat sikit, Tuhan bagi banyak lagi kat kita. Tambah kalau kita buat banyak, lagi Tuhan bagi. Kan? Kita kan pernah bela ikan dalam laut tu. Tak bela. Dia tua pancing dia makan. Kita buat balik. Kan? Kita tanam padi. Sebiji aja. Tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Kau tengok orang tanam padi. Sebiji aja. Dia naik tu dia. Bercabang. Tiap-tiap tangkai. Tanam durian. Sebiji ya durian tu. Biji ya biji durian. Tapi naik tu dia pokoknya besar. Buah dia ratus-ratus. Ribu-ribu biji buah dia. Tiap-tiap musim lagi tu. Pandang rahmat Allah. Sikit kita buat, banyak Allah bagi. Siapa kita nak buruk sangka kat Tuhan? Baik sangka. Yakin janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi mengharapkan tu. Itu pertama kita sebut. Ingat kurnia Allah kepada kita. Yang dulu-dulu ni. Yang dah berlaku kat kita sebelum ni. Kedua, menyebutkan barang yang dijanjinya daripada berpanjang pahalanya. Ingat janji-janji Allah. Allah tak mungkin janji. Kalau kita buat kerja Islam, apa Allah bagi? Yaghfir lakum dzunubakum. Kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ketiga, wa masakina tayyibatan fi jannati adnin. Keempat, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. 4 janji Allah. Buat kerja Islam, yang pertama Tuhan janji, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampun dosa kamu. Mungkin kita rasa ampun dosa ni benda kecil kan? Dah, ampun dosa besar kan? Ampun dosa ni satu anugerah yang cukup besar. Kita ni tuan-tuan selayaknya masuk neraka. Tapi sebab Allah berjanji kepada orang yang berjuang Islam, Allah janji apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampun dosa kamu. Kita dah layak masuk neraka. Tapi dengan sebab kita berjuang, Allah tunai janji dia. Aku janji di dunia dulu, kamu berjuang, aku ampun dosa. Allah ampun dosa, terlepas daripada api neraka. Besar tuan. Nak cerita tuan-tuan sikit pengalaman saya. Saya pergi kerja haji tahun 2015. Tak silap saya. 2015. Masa saya di Janariah tu, di Mekah, saya nampak satu orang laki-laki. Dia tiap-tiap hari tuan-tuan sekalian, hari-hari pakai ihram. Biasanya kita jemaah haji Malaysia ni, kalau kita datang penerbangan awal, saya penerbangan yang kedua. Datang penerbangan awal, kita tak buat haji ifrad, kita buat haji tamattu'. Sampai di Mekah kita buat ihram, kita buat apa nama ni semua, umrah. Lepas tu kita tanggal ihram kita pakai biasa. Bila kita teringat nak buat umrah lagi, kita ihram balik. Dia ni tak, hari-hari pakai ihram. Hebat dia ni. Hari-hari pergi Masjidil Haram. Pukul 12 malam baru dia balik, dia buat ibadat.
kuat ibadat dia. Satu hari dia masuk ke bilik saya. Dia perkenalkan diri dia. Saya nama Muhammad Ustaz. Saya kenal Ustaz, Ustaz tak kenal saya. Kalau Ustaz pergi perleh, saya selalu ada. Saya duduk belakang. Kata. Saya kata, itulah saya nak jumpa juga mat ni. Tapi hari ni mat mai bagus lah. Saya tengok mat ni kira hebat ibadat ni. Dia cerita kat saya ni Ustaz, sepatutnya dah mati. Dia sepatutnya dah mati. Dah dijatuhkan hukum gantung sampai mati oleh mahkamah. Di atas kes penyalahgunaan dadah. Dia didapati memiliki ganja. Macam mana awak boleh pergi ambil ganja? Orang kirim Ustaz, saya pergi beli beras di Siam, balik daripada Siam tu naik kereta api, bila turun Kangak dia kata, saya ambil beras tu dengan ganja tu, anti narkotik pegang saya turun. Cara mahkamah jatuh hukum gantung sampai mati. Dia dah duduk tuan-tuan bilik orang nak kena gantung di Pudu. Kemudian keluarga dia minta pindah pergi ke Taiping. Payah daripada Perlis nak pergi ke Pudu jauh. Pindah ke Taiping. Dia kata, Ustaz, duduk bilik tu Ustaz cukup gerun. Jiran, orang yang kena tahan sel sebelah saya, duduk bersembang elok-elok. Dia main ambil, habis. Sengap terus. Biasanya Ustaz, dia ambil hari Khamis. Bawa jumpa keluarga, besok pagi Jumaat, kena gantung. Boleh bayang tuan-tuan, orang yang dah jatuh hukum gantung bersedia untuk mati. Dia kata kat saya, kita zikir ni laju, subhanallah. Kalau dia orang tuan zikir subhanallah, dalam sebut Allah, astaghfirullah, gitu. Ingat mati lah, tak ingat apa dah. Satu hari dia kata, pegawai penjara mai ke bilik dia. Dia dengar tapak kasut tu, dengar. Berhenti betul-betul depan dia. Bilik dia. Buka bilik, ambil dia pergi. Dia kira-kira hari tu hari Rabu, bukan hari Khamis. Hari tu hari Rabu dia kata. Bila jumpa pegawai penjara Taiping, pegawai penjara kata kat dia, dia kata, awak diampunkan oleh Raja Perlis. Raja Perlis ampun dia. Lepas daripada hukum gantung. Kalau kita lah tuan-tuan, sepatutnya dah nak digantung, hukum gantung sampai mati. Tiba-tiba raja ampun dosa kita. Kita nak rasa macam mana? Kita bayangkan macam mana besarnya keampunan tu. Besar tuan. Apatah lagi api neraka nampak dah. Layak dah masuk neraka. Tapi Allah nak menunaikan janji dia, aku ampun kamu dengan sebab kamu berjuang. Dengan mengharapkan keampunan Allah tu kita bekerja sungguh-sungguh. Pertama, Allah Ta'ala janji dia ampun kita. Yaghfir lakum zunubakum. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berjanji nak masukkan kita ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya tu anak-anak sungai. Ketiga, wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Allah akan masukkan kita ke dalam satu syurga khusus untuk orang yang berjuang Islam. Syurga itu namanya Jannatu Adnin. Syurga ni khusus untuk orang yang berjuang Islam. Itu tiga. Yang keempat, Allah janji, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib.
Satu lagi Allah kata yang benda yang kamu cukup suka, iaitu nasrun minallah, pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang hampir. Mengharapkan kemenangan, mengharapkan pertolongan Allah. Raja ni membawakan kita bersungguh-sungguh buat kerja-kerja Islam. Ini yang membangkitkan semangat kita untuk buat kerja-kerja Islam. Itu mukaddimah yang membawa kepada raja. Raja ni menyebabkan kita bersungguh-sungguh melaksanakan kerja-kerja jamaah, kerja Islam. Itu dia. Ya, menyebutkan barang yang dijanjinya, yang Allah janji tadi. Itu dia. Daripada berpanjang pahalanya. Pahala ni berpanjangan sampai akhirat besok. Kan? Allah bagi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan besar pemberian dan karamahnya. Pemberian karamah yang besar. Macam mana orang tu boleh main semayang 5 waktu tak tinggal. Nabi kata bila kamu tengok orang berulang alik ke masjid, saksikanlah dia orang yang beriman. Nabi kata. Dan Allah berjanji, Rasulullah berjanji, 5 karamah kemuliaan Allah bagi kepada orang yang sembahyang berjamaah tak tinggal, istiqamah sembahyang jemaahnya 5 waktu. Siapa buat 5 waktu ni berjamaah, Allah bagi dia 5 karamah. Karamah yang pertama, kemuliaan pertama, dalam kubur tuan-tuan, diringankan soalan dia, diperingankan oleh Allah. Allah tak beratkan sangat. Yang kedua, bila dia mati, bila dibangkitkan besok di akhirat, Allah Ta'ala bagi kepada dia buku catatan belah tangan kanan, Ashabul Yamin. Ashabul Yamin ni orang yang diantaranya orang yang istiqamah sembahyang berjamaah. Yang kedua tuan-tuan, yang ketiga, dia lintas siratal mustaqim macam kilat menyambar. Lintas menyambar macam kilat menyambar. Dan yang kelima tuan-tuan sekalian, dia masuk syurga bi ghairi hisab, dengan tidak dihisab. Ambillah peluang tu tuan-tuan sekalian. Sembahyang jemaah. Tuan-tuan sembahyang jemaah, banyak tuan-tuan dapat. Pertama tuan-tuan mai sini, tuan-tuan buat sunat tahiyatul masjid. Bila orang azan, tuan-tuan jawab. Di rumah tak jawab dah saya rasa. Tengok televisyen nak jawab apa? Dua tuan-tuan main masjid, dia dengar orang Allah Akbar, Allah Akbar, orang menjawab Allah Akbar, Allah Akbar. Tuan-tuan jawab azan tu, doa lepas azan, pahala dia besar. Lepas tu tuan-tuan sembahyang sunat qabliyah, rawatib. Semua sembahyang tuan-tuan, sebelum sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Semua sekali. Di rumah tak ada sunat dah. Di masjid ada sembahyang sunat. Tuan-tuan dapat takbiratul ihram bersama-sama imam. Orang yang dapat takbiratul ihram bersama imam 40 hari berturut-turut, dia terlepas daripada sifat munafik. Habis itu tuan-tuan, tuan-tuan boleh berwirid dengan imam. Hari itu saya baca satu wirid, saya ulang balik malam ni. Lepas bagi salam, baca alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli fakabbirhu takbira. Abu Hurairah cerita Nabi kata, siapa baca lepas semayang ayat ni, Allah Ta'ala anugerah dia ganjaran pahala seluas langit dan bumi. Seluruh isi langit dan bumi. Dan apa yang ada di bawah langit dan di bawah bumi. Nak ceritanya besar pahala tuan-tuan. Saya tengok dalam Facebook,
Ustaz Bakri, Nik Bakri. Dia bagi tahu Tok Guru Nik Aziz kata, siapa baca ni jadikan amalan tiap kali lepas sembahyang, insya-Allah dia sampai mati tak nyanyuk. Sampai mati tak nyanyuk. Allah tak tarik ingatan dia sampai mati, dia ingatan dia cukup kuat. Alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Bacalah tuan-tuan. Ikut imam sampai habis, imam berdoa. Lepas tu kalau ada ba'diyah, sembahyang ba'diyah. Ba'diyah apa dia? Lepas maghrib, lepas isya ada ba'diyah. Lepas zuhur ada ba'diyah. Asar dengan subuh tak ada ba'diyah. 3 je ada. Ya. Lepas tu kita biasanya bersalam-salaman sesama saudara Islam kita. Sama-sama ahli jemaah. Dan Allah Ta'ala kuatkan perpaduan sesama kita dengan sembahyang berjamaah tadi. Banyak kita dapat tuan-tuan. Itu dia. Ya, pahala besar, panjang pahalanya dan besar pemberiannya. Ya. Dan karamatnya. Ingat, kita baca Quran, baca hadis, kita akan jumpa banyak sangat tuan-tuan pahala, ganjaran yang Tuhan nak bagi. Masalul ladzina yunfiqu bi amwalihim fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Umpama orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda dia, seperti orang yang menanam sebiji benih akan tumbuh 7 cabang. Tiap-tiap cabang tu ada 100 biji, 7 cabang 700 biji. Itu hadis ayat Quran yang memberi galakan kita untuk bersedekah. Bila kita ingat ni, maka timbul satu perasaan mengharapkan balasan daripada Allah. Rojak ni lah menyebabkan kita bersedekah. Itu dia, beramal. Ya. Dan karamatnya sekira-kira teman-teman tekuniannya dan kemurahannya, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong perang Badar 313. Berdepan tuan-tuan sekalian dengan 1000 orang lebih musuh. Allah bantu. Kita berjuang ni semata-mata mengharapkan bantuan Allah, pertolongan daripada Allah. Disertakan usaha dan ikhtiar kita. Kita ikhtiar, kita usaha. Kita jumpa orang, bagi nasihat, minta pertolongan Allah, Allah buka hati dia agar tersentuh hati dia nak tolong agama Allah Ta'ala. Kita tak payah nak ubah hati orang. Nak ubah hati orang ni Allah. Kita cuma nak jadikan penyebab saja. Jumpa dia, bagi salam, senyum, minta tolong cik, tolonglah kami ni. Kita diminta oleh Allah untuk menolong agama Allah. Kunu ansarullah. Jadi kamu penolong-penolong agama Allah. Sekarang ni Islam amat memerlukan bantuan kita. Tolong Islam, bantu Islam. Kita orang Islam tak bantu Islam, siapa lagi nak bantu? Kan? Jadi kita yang berjuang ni mengharapkan kemurahan Allah. Tiada jalan istihqaq. Istihqaq ni mana? Asal maksudnya hak. Tidak mana atas hak, tetapi atas kemurahan Allah saja. Kan banyak mana pun kita buat kerja sikit saja tuan-tuan, tak padan. Tapi dengan sebab kemurahan Allah, Allah tolong, Allah bantu. Yang kita buat tak sebesar mana, sikit sangat yang kita buat ni. Tapi menang itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakan oleh Muhammad, ini semua anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Allah sayang kat kita, Allah bagi kita boleh buat kerja-kerja Islam. Walaupun cabarannya besar tuan. Cabaran cukup besar.
Kadang-kadang tak dengar orang kata-kata kat ulama tu, kata sungguh-sungguh. Hui. Tapi mereka sabar, terus sabar. Hingga datang pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wa shalah. Minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan semayang. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tiada jalan istighfar, jalan yang patut ataupun layak, tapi semata-mata dengan kemurahan Allah. Dengan fi'il kamu, dengan perbuatan kamu. Kita tanam padi, tanam saja. Apa ra'aitum ma tahrusun? Tidak kamu lihat apa yang kamu tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu bagi tumbuh ke aku bagi tumbuh? Kita tanamnya. Yang menumbuh pokok sampai tinggi Allah. Allah yang bagi tumbuh. Bukan kita tanam ya. Bukan dengan PL kamu, perbuatan kamu. Kerana jikalau ada ia sekira-kira perbuatan kamu, nescaya adalah ia kurang sesuatu. Kalau perbuatan kita nak jaga pokok tu, kita siram, tanam, siram. Boleh kita tarik pokok tu bagi tinggi. Dia tumbuh sendiri, Allah bagi tumbuh. Akak dia tu merayap dalam bumi. Siapa bagi tumbuh akak dia? Allah. Kita bukan boleh buat setiap inci. Tuan-tuan tanam kucai. Saya tanam kucai. Saya duduk dulu di Pulau Pangkor masa kena buang daerah, saya tanam kucai. Kucai ni tuan-tuan, kita potong. Kita potong pagi ni. Pagi ni kita potong. Atau petang kita potong. Kita nak jual pagi esok. Esok pagi kita pergi tengok dia dah naik senci. Pokok tu dah naik balik senci. Kita potong, dia naik balik. Saya tanam pokok natia bagi lembu makan. Kita potong. Dia naik 10 anak. Kejap dia dah tumbuh. Bukan kita pun dah tarik daun dia dah. Dia tumbuh sendiri. Kita potong. Sendiri itu Allah yang bagi tumbuh. Punya pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Pokok napia kita sebatang, bila kita potong, dia naik 10. Anak dia 10. Kita potong 10, naik sampai 100. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perbuatan kita, tak ada apa-apa. Ya. Kalau kita perbuatan kita tak cantik tak mana. Tak hebat tak mana. Tapi dengan perbuatan Allah jadi cantik, jadi elok. Itu dia. Dan sekecil pekerjaan, yakni tiada diberikan seumpama janjinya itu. Kalau kita buat satu dapat satu. Tapi Allah Ta'ala kita buat satu, dia bagi 10. Gandaan-gandaan. Kalau kita buat satu dapat satu. Beli satu dapat 2. Mana boleh? Beli satu dapat satu. Tapi Allah Ta'ala dah Alif Lam Mim. Nabi kata bukan satu, 3. Alif lain pahala, Lam lain pahala, Mim lain pahala. Kita membaca Quran tuan-tuan sekalian. Ketika semayang, dalam semayang, tu imam baca Quran dalam semayang, Allah bagi dia pahala tuan-tuan sekalian. 10 pahala. Kadang-kadang sampai 100 pahala. Baca Quran tuan-tuan sekalian di luar semayang dengan berudu, 50 pahala satu huruf. Baca tuan-tuan sekalian dengan tidak berudu, 25. Jadi malah Allah tak sia-siakan. Allah ganda-ganda. Paling kurang satu huruf 10 pahala. Allah gandakan pahala. Pasal Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi mengharapkan pertolongan Allah itulah, maka sungguh-sungguh kita tuan-tuan dalam buat kerja Islam kita ni. Itu dia. Ya. Yakni tiada diberikan seumpama janjinya itu kerana sangat akhir amal kamu.
Kalau kita nak kira amalan kita tu taksir, tak cantik, tak elok. Tapi dengan pemurah kasih sayang Allah Ta'ala, Allah ganda-gandakan. Kita cuma berdoa. Kan? Berdoa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah semayang aku, puasa aku. Wa tammim taqsirana, sempurnakanlah kekurangan ibadat aku. Kalau nak kira ibadat kita ni penuh dengan kekurangan, tak sempurna. Tapi dengan kasih sayang Allah, rahmat kasih sayang Allah, maka Allah Ta'ala terima ibadat kita. Syukur banyak-banyak. Itu dia. Itu kedua. Ketiga, menyebutkan nikmat Allah Ta'ala atasmu pada pekerjaan agamamu. Cuba tengok Tuhan bantu kita, tuan-tuan. Kita sedap tengah malam, kita teringin nak makit sembahyang tahajud. Dalam masa yang sama, syaitan datang goda kita, jangan mangkit. Awal lagi, contoh dia kata. Dengan pertolongan Allah, kita dapat bangkit sembahyang. Dengar azan, tuan-tuan sekalian. Jangan tuan-tuan fikir syaitan duduk diam, dah. Dia akan datang jumpa kita, dia akan bisik di telinga kita, jangan pergi masjid. Kita buat sikit usaha, ikhtiar sikit, jihad sikit. Tapi datang bantuan Allah, kita boleh datang masjid. Kalau kita nak kira nafsu kita, syaitan buat halang kita, tapi kita boleh buat. Ini pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut nikmat Allah hingga kita boleh buat kerja-kerja agama. Dan tiada, dan duniamu, termasuk dalam urusan-urusan dunia kita, kita boleh buat dengan jayanya, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pada sekarang, daripada pertolongan, bagai-bagai pertolongannya. Allah bantu, Allah tolong. Kita nak didik anak kita, Allah tolong. Nak asuh isteri kita, Allah tolong. Kita buat urusan dunia kita, nak meniaga cara Islam, mencari rezeki yang halal, Allah tolong. Banyak pertolongan Allah yang datang kepada kita. Kalau kita umur panjang, tuan-tuan, kita boleh nampak. Saya mula-mula, tuan-tuan, berjuang tahun 75. Umur masa tu 25 tahun. Tak ramai orang nak berjuang ni, tuan-tuan. Tak ramai. Saya naik bas, turun bas. Lepas tu ada duit sikit, beli motosikal. Perak ni sikit punya jauh tu. Daripada Gerik tu sampai aku tu. Gerik sampai Bagan Datuk. Daripada orang tu, daripada Parit Buntak tu sampai ke Tanjung Malim. Punya luas Perak. Dengan motor ya, tuan. Kita bergerak. Bu sana, bu sini. Bila umur kita panjang, Allah panjangkan umur kita, tuan-tuan. Sekarang saya umur 70 tahun. Dalam masa lebih kurang 50 tahun saya buat kerja ni, saya nampak bagaimana pertolongan Allah. Dulu kan orang mau, orang tak mau. Sekarang ni alhamdulillah. Bukan setakat gulungan pondok-pondok ni, lebih-lebih kampung ni, dah disambut perjuangan Islam ni oleh gulungan profesional. Hang sebutlah apa, semua ada. Doktor ke, engineer ke, arkitek ke, semua ada dalam perjuangan Islam. Kan kita buat kerja terang mana kuat pun, tapi bantuan Allah. Hari ni kita tengok Islam dah diterima ramai. Dah boleh lah, alhamdulillah, syukur. Perkembangan yang berlaku. Daripada tak ada apa, naik dapat 3 negeri dah kita dapat berkuasa. Boleh laksana dah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur banyak-banyak. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, aku tambah lagi. Bukan cukup 3, Allah nak bagi lagi. Bila kita tengok yang lepas-lepas, bagaimana datangnya pertolongan Allah, timbul semangat untuk kita bekerja lagi kuat. Kalau boleh biar seluruh Malaysia ni
tunduk kepada peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ini rajak. Tak erti putus asa. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berterusan sampai hari kiamat. Sambung menyambung. Ini janji Allah Ta'ala kepada kita orang yang beriman. Itu dia. Dan ini daripada pertolongannya dan kasih sayangnya. Ini pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Kerja kita, Allah bantu, Allah tolong, Allah kembangkan Islam di muka bumi Allah Ta'ala ini. Ya? Daripada ketiadaan jalan istisqa amal. Bukan dengan sebab mustahak amal kita. Dengan sebab kerja buat kita ada tuan. Semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Kalau kamu belanjakan apa yang ada di dunia ni semua sekali untuk menjinakkan hati manusia, kamu takkan mampu. Yang menjinakkan hati manusia ni Allah Ta'ala. Sebab tu kerja-kerja baik kita buat tuan-tuan. Bergantung hati kepada Allah. Saya amat teringin tuan-tuan melihat perpaduan umat Islam. Orang kata kita main dua kolam. Bukan soal main dua kolam. Allah yang suruh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina akhawaikum. Siapa kata? Allah kata. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ni bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan saudara kamu yang berkelahi itu. Damaikan. Rasulullah berjaya mendamaikan Aus dan Khazraj yang berkelahi ratus tahun. UMNO dengan PAS ni berkelahi berapa lama dah? 60 tahun. Boleh kita damaikan? Takkan bersatu dengan UMNO baru berkelahi 5 tahun tak boleh damai. UMNO dengan bersatu baru je. Yang kita 60 tahun boleh damai. Jadi kita tak berputus asa, insya-Allah. Kita usaha lagi. Biarlah orang kata 2 kolam, 3 kolam. Musuh-musuh Allah cukup takut. Kalau orang Islam bersatu, dia pun cukup takut. Tapi kita tak tahu kekuatan kita. Kekuatan kita pada perpaduan. Rom dan Parsi tumbang dengan sebab perpaduan umat Islam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu berbantah-bantah, berkelahi, akan hilang kekuatan kamu. Alu dengan antan bergaduh, yang kenyangnya ayam. Yang sakitnya alu dengan antan. Sakit kena tumbuk tang. Padi terpelanting. Yang kenyang ayam. Ayam tu dia happy ya. Musuh kita kenyang. Dia pelagakan kita tuan-tuan. Jangan bodoh sampai tengah tu. Bila kita nampak benda ni, kita cuba damaikan saudara kita. Tak apa. Walaupun tak berjaya zaman kita, mungkin zaman anak-anak kita besok berjaya. Kita akan lihat satu bentuk perpaduan yang unggul kalangan umat Islam di Malaysia ni. Tapi langkah itu mesti dimula sekarang. Tak apalah kita mati, masih berkelahi lagi, tak apa. Anak kita teruskan, cucu kita teruskan. Tapi saya yakin satu masa orang Islam akan bersatu mendaulatkan hukum Allah di muka bumi Allah Ta'ala ini. Itu keyakinan saya. Itu namanya rajak. Tapi kalau kita tak ada rajak, kita berputus asa, cepat kecewa. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Itu kecewa namanya. Buruk sangka dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tak mampu menyatukan hati umat Islam. Jangan putus asa. Doa. Usaha. Buat lagi. Usaha lagi. InsyaAllah. Orang Islam, dia tak kenal perkataan putus asa. Wala taqnutu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Yakin, insyaAllah.
Mula-mula saya dah nampak dah macam elok dah. 22 bulan tu kita cemas tuan. Cemas semua. Maki Nabi ni hari-hari. Golongan LGBT buat demonstrasi, bangkit nak menikah jantan sama jantan. Sampai Menteri Agama kata apa? Golongan pondan ni boleh kencing berak dalam tandas wanita. Gila. Mampu. Kita cemas apa nak jadi Malaysia tu. Ada menteri kata tak boleh khitan anak perempuan. Apa suka lupa aku ingat. Timbalan Perdana Menteri kata tak boleh khitan, zalim ke anak perempuan. Masuk jawi anak perempuan ni tak boleh. Ini pahaman liberal lah tuan-tuan. Sister in Islam yang dipetua oleh kerajaan Selangor sesat dapat bantuan begitu banyak tuan-tuan. Golongan tahfiz pondok tak dapat bantuan. Sekolah Cina dinaikkan bantuan berratus-ratus juta. Bantuan untuk petani nelayan dipotong habis. Kaki tangan kerajaan yang beragam Islam ratus ribu dipecat. Tuan-tuan bayang orang tengah kerja tuan kena pecat. Macam mana nak bayar sewa rumah, bayar air, api, anak sekolah, terpaksa balik kampung. Balik kampung mak buat pun susah. Cemas. Akhirnya pemimpin-pemimpin Islam bersatu, lupa kalah perselisihan kita. Akhir perpaduan Islam, runtuh kerajaan yang zalim tu. Naik kerajaan Melayu Islam. Tapi nya tuan-tuan, tak lama. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Wa iza ghasyiyahum maujun kazulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika mereka di lambung ombak laksana awan yang bergulung-gulung. Wa iza ghasyiyahum maujun, ketika mereka di lambung ombak di tengah laut, kazulali, macam awan bergulung-gulung, cemas. Ketika itu da'awullah mukhlishina lahuddin, maka ketika itu mereka menyeru kepada Allah, berdoa pada Allah dengan penuh keikhlasan. Marilah tuan-tuan kita bersatu. Maka ayat-ayat perpaduan dikumandangkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kumandangkan ayat-ayat ni. Bersatu teguh, bercerai roboh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Dikumandangkan ayat ini agar orang Islam bersatu. Cantik dah. Falamma najjahum ilal barri, tetapi bila mereka selamat ke pantai, runtuh kerajaan zalim, kafir itu runtuh. Apa jadi? Faminhum muqtasid, sikit saja yang nak meneruskan agenda perpaduan ni. Balik perangai lama, berkelahi balik. Aku tak larat kelahi dah. Habis umur 50 tahun lebih bergaduh. Tak larat nak bergaduh dah sama Islam. Nak bergaduh boleh, tapi biarlah dengan orang kafir, dengan musuh Islam. Aku tak larat nak berkelahi dah sama Islam. Habis dah masa aku tua dengan berkelahi je apa? Kita nak berpadu, nak tegakkan Islam, nak daulatkan Islam. Jangan seperti mana kata orang tua-tua, menang sorak kampung tergadai. Syok kita menang tapi kampung kita hilang. Tak mau macam tu tuan-tuan. Ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Musafir lalu rumah ditinggalkan, bunga di taman disunting orang, kata orang tua-tua. Jangan sampai pangkat tu. Jangan kamu menumpang di tanah air kamu sendiri. Macam Singapura sekarang, depan mata tuan-tuan. Bila nak sedang? Cukuplah tuan-tuan. Cukup. Nah, insya-Allah. Dan akhir sekali yang keempat.
menyebutkan luasnya rahmat Allah Ta'ala, mendahulukan ghadabnya, marahnya Allah. Rahmat Allah tuan-tuan cukup luas. Allah mendahului rahmatnya daripada marahnya, tuan-tuan. Luas rahmat Allah Ta'ala. Murka Allah lewat lambat. Allah bagi peluang kita bertaubat, bagi peluang kat kita, panjangkan umur kita, kukuh kita nak bertaubat. Rahmat Allah amat luas. Dan bahawasanya ia Tuhan yang Rahman lagi Rahim, pemurah lagi penyayang, lagi Ghani. Ghani ini lagi kaya, lagi Karim, lagi mulia, lagi Rauf, lemah lembut bagi segala hambanya yang mukminin. Bagi kita orang beriman, Allah lemah lembut, bagi peluang bertaubat. Sudahlah bergaduh, berdamailah, bersatulah. Jangan fikir kita, tuan, fikir anak kita dalam buaian, fikir cucu kita, zuriat kita. Kalau kita tak jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan, akan hilang segala hak kita. Betul ya, tuan-tuan? Kalau saya cerita lagi orang marah dalam masjid ni, tuan-tuan nak sembang panjang, boleh sembang di luar. Saya memang saya fikir ni tak boleh duduk lah, tuan-tuan. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Tuan-tuan tengok kaki saya, bengkak. Kepas habis semua. Duduk dalam kereta berjam-jam. Tak boleh, kita tak boleh duduk. Memang tak boleh duduk. Kita fikir macam mana zuriat aku nak teruskan kehidupan mereka kalau keadaan macam ni. Itu yang membangkit kita sungguh-sungguh buat kerja Islam. Nah. Maka apabila engkau ulang-ulang atasnya, yakni banyak mengingatkan atas perkara yang tersebut itu. Bila 4 perkara ni kita ulang, dia sebut selalu daripada perkataan itu, maka limpahlah pada hatimu khauf. InsyaAllah Allah campak perasaan takut kepada kita. Bila mai takut ni yang sungguh-sungguh kita buat amal, bekerja, berjuang, berjihad dengan sungguh-sungguh. Dan rajak, Allah campakkan pada kita perasaan rajak. Usaha kita ingat 4 ni. Yang nak bagi khauf dan rajak, Allah Ta'ala. Itu dia. Orang yang takut tuan-tuan dengan maksiat ni, jangan kata nak buat maksiat, nak dekat pun tak berani. Bagi dia maksiat ni macam api. Panas, takut. Tak apa bagi. Tuhan bagi perasaan macam tu. Hingga dia bukan nak mendekati maksiat, jauh daripada maksiat. Dengan tiap-tiap kelakuan. Habis. Wallahu waliyut taufiq bimannihi wa fadlihi. Wallahu waliyut taufiq. Allah Ta'ala lah wali, pelindung yang bagi kita taufik, kekuatan untuk memiliki sifat khauf dan rajak ni. Bimannihi, dengan pertolongannya, wa fadlihi, dan juga dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi kita cuma boleh usaha ingatkan 4 benda tadi yang nak bagi kita khauf dan rajak, Allah Ta'ala dengan anugerah dan kasih sayang dia. Habis no? Wallahu a'lam. Jadi jangan lupa tuan-tuan, 19 hari bulan bila mengundi, jangan lupa bawa kad penalat. Tuan-tuan bangkit pagi mengundi dulu. Jangan jadi macam kawan-kawan kita di Pengkalan Baru. Dia pun bangkit pergi makan kenduri. Letih makan kenduri, balik tidur. Hujan turun lebat, terlena terus. Sedap-sedap pukul 6. Pergi mengundi, pusat mengundi dah tutup. Kira tuan-tuan, kalah 14. Allah. Apa dah habis dah. Dia buat ni yang aku dah habak lah. Berbuih mulut duk cerita. Pergi mengundi dulu. Lepas tu pergi lah, nak pergi mana pergi lah. Dia. Lepas tu menyesal. Duk hantuk kepala ke dinding. Dia buat apa dah. Pergi mengundi tuan-tuan sekalian. Undilah.
pemimpin-pemimpin yang boleh membantu kita di dunia dan di akhirat. Jangan duk fikir tuan-tuan pemimpin tak kena mengena dengan kita. Jangan. Pemimpin ni ibarat driver. Rakyat ibarat penumpang. Naik satu bas. Kalau driver bawa pergi Bagan Datuk, penumpang pergi mana? Teman penumpang aja tak pergi Bagan Datuk. Habis mana? Pergi Kampung Gajah. Mana boleh? Kalau driver bawa bas pergi Bagan Datuk, hampa pergi Bagan Datuk. Kalau driver ni bawa hampa masuk neraka, dengan hampa sekali neraka. Kena jaga. Naik bas pergi mana? Nak pergi Batu Hampak, Pondok Ustaz Siddiq. Lah ni driver lari 80 km sejam. Penumpang lari berapa? Penumpang 80. Kalau driver 80, penumpang 80. Tak, teman 30 aja. Pasal teman duduk belakang. Dalam bas, yang belakang ke depan tak bawa lari. Siap? Nak pergi mana ni? Nak pergi Batu Hampak. Nak pergi tempat saya tuan-tuan, jalan bengkok-bengkok. Siap? Tanpa pernah pergi pondok saya, tahulah jalan bengkok. Yang bengkok jalan. Yang pulai steering, driver. Yang corner bas. Yang sengit siapa? Yang sengit. Bila driver pulai kanan, penumpang. Driver pulai kiri, penumpang. Tiap. Sampai Pekan Beruah tuan-tuan, kabin lintas jalan. Yang lintas jalan kabin. Yang tekan brek driver. Yang berhenti bas. Yang tertomoh. Yang tertomoh. Nak bagi tahu, tindak tanduk driver akan memberi kesan kepada penumpang. Tindak tanduk pemimpin akan memberi kesan kepada rakyat. Sebab itu pilihlah pemimpin yang boleh membantu kita kebaikan, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan akhir sekali ingat, ketika kita memangkah tu, Allah Ta'ala tengok tuan-tuan. Allah tengok, malaikat pun mencatat. Maka pangkahlah, undilah mereka yang boleh memberi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan boleh fikirlah, pasal mengundi bukan baru ni, dah lama sangat dah. 14 kali masuk 15 kali. Tuan-tuan pula jadi orang mengaji. Tuan-tuan boleh beza antara baik dengan buruk, insya-Allah. Salah satu saja untuk malam ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtin bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.